Logic gate yang ada berapa input? Contohnya 2 ke, 3 ke, 4 ke. There are, nanti truth table awak akan ada berapa baris? Berapa baris kena buat? Berapa baris kena buat? Awak kena buat macam ni. 2 kuasakan dengan N. Maksudnya kalau ada 3 input, macam mana nak tahu 3 input? Kita mungkin ada A, B, C. Input A, input B, input C. So, bilangan entry kita yang kita kena cuba dalam truth table adalah 2 kuasa 3. Kalau ada 3 input, dari 2 kuasa 3 dapat berapa? 2 kuasa 3 berapa? 8 baris. Awak perlu bina 8 baris possibilities of input tu. 8 baris. Kalau ada 2 input macam yang normal biasa kita cuba sebelum ni, ada 2 input saja, A dengan B contohnya. So berapa baris truth table yang awak kena buat? 2 kuasa 2. Berapa baris? 4. Awak perlu bina 4 rows. Untuk input tu lah, untuk possibility input saja. Tak termasuk tajuk lah ni madam cakap ya. Tak termasuk dia punya label tajuk atas tu, tak termasuk. Hanya untuk tengok possibilities of input tadi, kita perlu, kalau 2 input yang ada A, B, kita perlu buat 4 baris. Kalau 3 input ada A, B, C, kita kena buat 8 baris. Okey, sekejap lagi kita tengok lah. Okey, formula ni kita guna bila kita nak tahu, oh berapa baris aku kena buat truth table ni kan. So pakai 2 kuasa N. N ni apa? Tengok berapa input yang ada. Input tu refer kepada apa? Refer kepada variable yang ada dalam boolean expression tu. Okey, contoh di sinilah ni kan, dia kata a logic gate with 3 inputs A, B and C will contain 2 to the power of 3 entries, iaitu 8 entries. Cuba yang ni, contoh yang diberi dalam you punya notes kan. Create a truth table, dia bagi arahan macam ni, contoh soalan dia. Create a truth table for the following boolean expression. So, tengok boolean expression yang diberi. Let's say Z equal to P plus Q dot R not R. Okay, tengok ini macam mana you nak buat truth table untuk dia. Untuk expression ni, macam mana nak buat. Step pertama, determinekan how many rows yang you kena buat lah kan untuk check possibilities input tadi. So tengok variable yang ada. Input ni macam mana awak nak tahu input berapa? Tengok ada berapa variable yang ada selepas equation ni. Selepas equal ni ada berapa variable digunakan? 1, 2, 3. Ada 3 kan? So number of rows yang you kena bina adalah berapa? 8, 2 kuasa 3, 8. Tambah 1 ni apa? Tambah 1 is dia punya header lah, tajuk dia nah. Ni plus 1 ni header dia ataupun title. Faham ni? Satu ni apa? Catat dekat buku you all lah, notes you all. 2 kuasa 3 adalah bilangan baris possibilities dia. Yang ini adalah tajuk. Jadi you kena bina 9 rows lah. Termasuk tajuk. Tadi madam cerita kat atas ni tak termasuk tajuk ya. Yang ini termasuk title. Kolom header lah, header dia. Ya. Tapi possibilities nanti kita akan kena buat sampai 8 kali possibilities. Step 2, determine number of column. Lepas tu nak tahulah berapa kolom yang kita kena buat. Kolom ni dia punya baris ruangan tegak dia. Berapa kolom kena bina pula? So bilangan kolom untuk yang step by step punya betul-betul mengikut step one by one, step by step betul-betul, ia adalah berdasarkan number of input campur dengan number of operator yang ada dalam expression. Apa dia number of operator ni? Operator. Pandai. Tambah dan juga darab dan juga not tadi. Bilang ada berapa.
Ada 1 tambah 1 and 1 not. Jadi campur dengan number of input kita tadi 3 dah. PQR 3 campur dengan number of operator ada 3. So number of column yang kita patut bina adalah 6. Ini kalau ikut step by step betul-betul sebiji-sebiji one by one ya. Untuk permulaan kena buat step by step lah supaya nampak dan faham what really happen. Boleh ni? Tadi kita bilang untuk berapa row, kemudian tengok berapa kolom yang you kena bina. So kita dapat 9 dan juga 6. Okey. Anggap yang ini tak ada lagi lah, kita nak tengok biar kosong dulu ya. Anggap ini macam kosong dulu, tengok macam mana boleh dapat sebegini. Step 3, lepas kita dah tahu bilangan row-nya adalah 9 termasuk tajuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk possibilities of combination input tadi. Yang ni tambahan lagi 1 row untuk title lah. Kita nak letak ni input P, ni input Q, ni input R, ni input not. Input 3 je, sorry. Yang ni tak termasuk row ya. Tak termasuk dalam row, ni sahaja label untuk lecture je. Ni just nak label untuk lecture kita je lah. Untuk bacaan you all. Nanti jawapan you all setakat ni je lah. Setakat ni je. Setakat ni sampai ke bawah saja. Tak termasuk. Yang ni tak payahlah. Jawapan you all nanti tak payahlah label input output ni, tak payah. Just di sini je lah kita kira. Ni. 9 row. Step ketiga, selepas dah buat bilangan row dia 9, awak buat apa? From leftmost fill in the input. Step seterusnya, masukkan nilai possibilities untuk setiap input tadi. With the value kosong atau 1 equally. Okay. Okay. Biasa kita start, semua input kita kosong. 1, ni semua kosong. Lepas tu, 2 ni kosong, ini 1. Yang ini 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Untuk masukkan possibilities input ni ada 2 cara. Pertama, awak hafal. Saya tutup dulu yang tepi ni. Okey, untuk mengisi possibilities input ni, adakah you all faham atau tak faham? Kenapa kita isi 000, 001, 010? Tak faham. Ikut semua binary macam. Ya, kalau yang nampak, yang ini kalau kita isikan ikut row sahaja, 000, 001, 010, macam kawan awak cakap tadi, dia nampak macam a list of binary number. Betul tak? A list of binary number. Tapi 3 digit je lah, sebab 3 input kan 3 digit je lah. 000, 00, lepas tu yang ni 1, 010, 011, 100, 101, 110, and finally tak ada dah combination lain selain daripada 111. Boleh nampak dia sebagai list of binary number pun boleh macam ni ya. Ikut row. Bagi yang kurang nampak, okey, macam mana? Dia sebenarnya susunan ni dia boleh je start dengan 11 kat atas, 000 kat bawah, tapi kita pening nanti. Sebab kita tak tahu yang mana kita dah buat, yang mana belum combination tu. Faham tak? Okey, sekarang keadaan P false, Q false, R false, semua false. Dah buat satu possibility. Kemungkinan kedua, mungkin PQ false tetapi R true. Okay, dah buat R true. Kemudian possibility ketiga, maybe Q pula true tetapi P dengan R false. Okay, possibility keempat. Possibility kelima, maybe P false tetapi Q dan R true.
Sebab tu kena ikut susunan supaya kita tak tertinggal mana-mana kemungkinan, mana-mana possibilities tu. Bila ikut susunan, kita boleh nampak pattern tu, insya-Allah tak tersilap lah, tak tertinggal mana-mana combination. Itu secara by row. Siapa nampak boleh buat je by row macam ni. Boleh je hafal macam ni. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Hafal macam tu pun boleh. Madam, Ah, kayaknya benda ni dia memang dah tetap lah, tak ada ubah-ubah ni. Madam kata tadi boleh. Boleh awak nak ubah 111 ke atas, 101 macam mana ikut suka. Tapi awak takut awak pening lah nak check. Dia memang pakai yang ni je lah. Madam harap pakai yang ni lah supaya Madam menanda dengan mudah. Okay. Dan bila awak nak semak dengan rakan pun, dengan kawan-kawan, kan mudah. Kita nak baca output nanti, kita nak semak betul tak jawapan hang macam ni kan. Kita baca je jawapan output sebab semua kombinasi input kita kat depan ni semua sama. Bila semua seragam, nanti kita check je lah output kita dapat sama tak dengan kawan. Kalau kawan susun tak sama dengan kita kan, tiba-tiba kawan start dengan 001 kat sini. Awak start dengan 000. Output baris pertama you all takkan sama tau. Faham tak sebab dia? Awak buat 000, kawan buat 001 kat sini. Output nanti takkan sama jawapan dengan awak. Untuk baris pertama. Tapi kalau ikutkan susunan possibilities tu mungkinlah sama, mungkin betul je jawapan dia. Tapi sebab susunan tak sama, kita susah nak semak je lah, susah nak semak. So better semua pakai pattern ni lah. Macam mana nak hafal dia? Kalau 3 input, 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Itu cara pertama. Yang mana belakang ni kita tak bermakna lah, kita letak 0, 0 lah. Yang saya tak sebut tadi ni. Saya sebut 0, 1 kan, belakang ni kita letak 0, 0 lah. Cara kedua, yang ni kalau orang yang memahami. Nak tengok pattern dia macam mana, yang ini anggap 2 kuasa 0. Dari dalam. Yang ini 2 kuasa 1. Ingat please video itu. Yang ni 2 kuasa 2. Boleh juga. Dan kemudian bila 2 kuasa 0, kita isikan selang apa? Selang 1. Dapat 1 kan? So kita isi selang 1 bermula dengan 0, lepas tu 1. Lepas tu 0 balik, 1, 0 balik. Selang 1, selang 1. Faham? Ini untuk kolom sebelah dalam sekali. Input yang terakhir. Input yang ke R. Ketiga. Input yang kedua pula pattern dia macam mana? 2 kuasa 1 dapat 2? 2. Bermakna kita isi 0 2 kali. 2 ni apa? Kita isi 0 2 kali. Lepas tu followed by 1 pun 2 kali. Ulang balik 0 2 kali. 1 2 kali. Macam pattern macam ni pun boleh. Nampak tak pattern dia? Yang ni selang 1. Yang ni selang 2 2 2 2 2. Yang ni selang berapa ni? Selang berapa? Susunan dia selang berapa? 4. So buat 0 4 kali. Kemudian 1 4 kali. Habislah jadi. Tak hidup fikir dah kombinasi dah cukup ke belum kombinasi aku ni lengkap tak lengkap. Tak payah fikir dah. So boleh pilih yang mana-mana satu cara nak mengisi dia. Cara row ikut binary list pun boleh ataupun cara mengikut column macam ni pun boleh. Pattern ikut pattern. Kalau ada 4 input, ada satu lagi variable di sini. Apa jadi? Yang ni kena berapa baris kita patut buat? Saya tanya ni. Kalau ada S kat ujung ni, berapa baris kita punya row nanti? 16. 16. Jenuh lukis 16 tau, kan? Oh. Ni jadi kita akan isi S ni sebanyak berapa kali? S pula dah. 0 berapa kali untuk S?
Kosong akan jadi 8 kali. 8 kali. 8 kali. Lepas tu row kita kena tambah lagi 8 row lagi. Kita isi 1 pula. Selepas S ni cukup 8. Bawah tu nanti kita isi 1 sebanyak 8 kali. Yang ni kita repeat macam biasalah. Untuk P ni kita repeat macam biasa. 4 nanti repeat lagi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 16 row. Jarang lah nak suruh buat 4 variable, 4 input. Majority ada 2 input, 3 input. Sebab truth table ni kan panjang pula nak buat kan dia punya ni. Kecuali dia beri siap-siap separuh, awak isi separuh mungkin adalah. Yang 16 row dia. Kalau 4 input ni 16 row kena buat. So maybe dia boleh beri siap-siap dekat awak, dia boleh tanya separuh-separuh kat awak pun boleh juga. Bukan kata tak ada langsung, boleh juga dibuat soalan. 4 input. Faham ya 4 input akan dapat berapa row awak kena bina? 4 input, 2 kuasa 4, 16 row girls. Dengar girls, faham tak? Faham Madam. Setakat contoh ni 3 je lah kot saya tengok. Okey, 3. Kalau 16 row, yang lain-lain ni repeat macam biasalah. Ulang lah. Ni selang satu sampai 16 baris. Ini buat 2 sampai cukup lah sampai habis. Yang ni 4, 4, 4. Okey. Dah settle input dulu. So dekat step ketiga kita isikan semua possibility input dulu. Masukkan input dulu semua. Dah selesai itu barulah kita jawab. Fill in the remaining column based on the hierarchy of the operator. Apa maksud ini? Based on hierarchy of operator. Awak ingat buat mas dalam maths awak? Bracket. Ya, ada. Bracket lepas tu apa tau? Buat mas. Darab bahagi mana nak buat dulu tu kan. Sama juga dalam Boolean expression ni. Sama juga dalam logic gate, kita kena perform mengikut hierarchy juga. Antara darab dengan tambah kita perlu buat darab dulu. Kecuali ada bracket nah. Kalau tambah tu ada bracket baru kita kena buat apa yang dalam bracket tu dulu. Sama je. Sama dengan math dengan expression ni, Boolean expression ni dan juga gate nanti. Okay, so kita settlekan kalau ikut expression tadi. Not memang usually kita akan buat dulu sebab dia hampir sekali dengan kita punya input tau. Jadi kita not tu kita boleh buat dulu. Not memang dalam dari segi hierarchy memang not tu berada di atas. Kita kena buat dulu. Jadi kita ada not tak dalam expression kita tadi? Expression kita ada not kan? Jadi kita buat not dulu. Sebab dia menghampiri kita punya input kan? Jadi senang sikit kita nak tengok. Mata kita senang nak tengok. Kita notkan R dulu. So notkan R dulu. Madam tak slideshow tak apa. Kita notkan R dulu. So kita akan dapat. Tengok kolom ini kita akan dapat 1. Kolom R sahaja. Lepas tu notkan dia. True akan jadi false. False akan jadi true. True akan jadi false. False akan jadi true. True akan jadi false. False akan jadi true. True akan jadi false. So opposite lah nah. Boleh nah? Faham tak? Oppositekan R. Oppositekan sahaja value R. Okay. So antara O dan juga N kita kena perform which one girls? Guys. Not dah settle. So now kita kena settlekan darab dulu. Darab adalah N kan. So Q and R dulu. Perform Q and R dulu walaupun P tu berada di depan kan. Tapi kita kena buat N lah dulu. Jawab this one dulu. Q and R first. And R not lah ya. And R not. So next one is Q and R.
N kan value Q dan juga not R. Ni mata kita kena cekap sikit lah. Mata kita kena tengok mana kolom Q dan juga kolom not R. Ni list tu. Kena tengok dua ni. So kita baca 01 darabkan. 01 darabkan dapat kosong dengan 1 darabkan dapat kosong. 0 0 0 1 1 dapat 1 1 0 0 0 0 1 dapat kosong. 0 0 0 1 darab 1 1 1 darab kosong kosong. Boleh faham isinya? Boleh faham cara nak isi? Tengok kolom yang terlibat. Sebab tu kita pentingkan tajuk ni. Title ni. So this column hanya refer pada kolom Q dan juga not R sahaja. Yang lain tak payah tengok lah, abaikan. Okey, isi macam tu lah. Okay, next. Last sekali, betul. 3, 5, 6. Last sekali will be the output. Dalam nota you all, kalau you all tak nampak, nak salin jauh dia punya expression, salin balik di kolom ni pun boleh. Bila masa tulis lagi mudah ni. P tambah Q dot R dot R not. Okay. You all boleh tulis macam ni ya. Dekat kolom last sekali kan. Kalau nak tulis Z saja pun boleh. Ataupun nak tulis expression penuh pun boleh. Ikut mana mudah. Ikut mana yang you all mudah dan faham. So last sekali apa yang patut dibuat? QR dah ada value. Q not R dah ada value. Yang tak ada value sekarang nak tahu value. Dia kena plus dengan P. Q and not R kita perlu pluskan dengan P ya. P value mana tu? Hujung jauh kan? Terpaksa baca jauh. Okay, so kita kena baca. Operasi apa ni? Tambah. Tambah. So kosong tambah dengan kosong dapat kosong. Kosong, kosong, kosong. Kosong, satu. Satu. Jadi kosong, kosong, kosong. Satu tambah kosong, satu. Satu tambah kosong, satu. Satu tambah satu, satu. Satu tambah kosong, satu. Macam itulah step untuk mengisi truth table. Okay.